So money management ni adalah satu topik yang sangat-sangat penting lah. Okay. Dalam trading, money management ni adalah benda yang paling mustahak sekali. Di mana bila anda dah ada trading plan, so kedua step yang anda perlu jaga adalah money management. So money management ni, dia yang benda yang anda kena ambil serius. Okay. So kalau anda tak ada trading plan pun, paling tidak anda kena ada money management. So money management ni lah yang akan menentukan sama ada anda boleh survive ataupun tidak. Okay. So dalam account, kita akan fokus pada MT4 sebab apa kebanyakan semua orang dalam ni gunakan account MT4. So dalam tu dia ada menyatakan bahawa ada status berkenaan dengan bila anda start trade saja, dia akan menyatakan balance, equity, margin, free margin dan margin level. So 5 benda ni anda tak boleh lari lah. Okay, bila kita entry apa lot sekalipun dia akan keluar balance, equity, margin, free margin dan margin level. So benda ni anda kena tahu. Kalau anda tak tahu tu satu masalah yang besar lah. Sebab apa? Anda tak faham apa yang anda buat sebenarnya. Okay, so dalam MT4 ni, so kalau anda nak tahu, balance tu adalah menyatakan jumlah account yang, jumlah duit yang anda ada. So maksudnya sekarang ni, kita nak start deposit, so kita kena ada deposit. Kita nak start trade, kita kena ada deposit. So kat situ lah, kita akan start untuk trade bergantung kepada kita punya balance. Okay, so balance ni anda punya account. So equity ni adalah jumlah yang telah kita dapat. Contohnya, kalau anda trade dalam keadaan anda profit, so maksudnya anda akan dapat duit lebih banyak daripada balance. So kalau equity tu adalah jumlah anda kurang, bermaksud kat situ adalah jumlah yang anda ada keadaan sekarang ni anda akan kurang daripada balance itu. Okay, so equity ni menunjukkan nilai semasa lah. Kalau anda profit, dia akan tunjukkan anda dalam total keadaan nilai anda. Okay, so yang tu. So kalau rugi, anda akan kurang daripada nilai balance. So equity ni adalah projection anda sebenarnya. If you lost atau if you win. Okay, so equity tu yang anda kena tengok. So margin ni adalah modal. Okay, di mana kan kita menggunakan kita punya account kita adalah sebanyak contoh. Okay, contoh kita ada account kita sebanyak 100 USD. So kita start dengan margin. Margin ni maksud kita start trade dengan berapa nilai. So kalau kita menggunakan margin ni dia bersamaan dengan jumlah lot tau. Okay, tapi dinyatakan based on harga. So dalam margin ni sebenarnya, contoh kalau anda start trade dengan 0.01 lot, sekadar satu layer, dia akan nyatakan anda dalam ICM, dia akan nyatakan anda lebih kurang 3.2. Okay, 3.2 USD. Okay. So kita punya margin. So free margin tu adalah baki selepas tolak daripada balance tu. Okay. So margin dengan free margin ni dia based on anda punya balance lah. So margin ni maksudnya kalau anda dah berapa banyak yang telah anda guna. Okay, free margin ni adalah baki yang tinggal. Okay, so baki yang tinggal. So baki yang tinggal ni lah yang anda kena jaga sebenarnya. Okay, dan margin level ni adalah bergantung kepada leverage yang the broker itu sediakan. Okay, so leverage ni yang anda kena tahu bahawa kita standard adalah 500. Okay, sebab kita komoditi dan kita kebanyakannya semua broker akan offer sebanyak maksimum adalah 500. Okay, sebab untuk oil. So benda ni akan anda kena faham. So leverage tu dia akan masuk dekat mana? Dia akan masuk dekat margin level. Okay, so free margin dan equity tu semua bergantung kepada balance ni. Tapi kalau margin level dia bergantung kepada offer daripada broker. So anda kena faham yang tu lah. Okay, so benda ni semua bila kita dah start trade, kita kena tengok yang ni. So inilah adalah MM yang anda kena monitor dan jaga. Okay, so dalam money management dia akan ada risiko. So risiko ni bergantung kepada balance anda. Okay, pertama balance anda, iaitu kalau anda start dengan 100 USD ataupun 50 USD ke 30 USD ataupun 1000 USD, dia tak kisah sebenarnya. Okay, sebenarnya dia tak kisah. Dan semua ini bergantung kepada entry dan juga jumlah lot anda. Okay, so kalau anda ada balance banyak 100 USD, so anda punya entry tu maksimum dia adalah lebih kurang dalam 7 hingga 9 kalau tak silap. Dan lot kita boleh entry adalah tak boleh lebih sampai 10 lah. Kalau kita punya entry, kalau kita punya balance tu kurang daripada 50 USD. Okay, so kalau anda balance tak cukup, so jumlah entry dan lot anda pun akan limit. Faham tak? Okay, so dekat sini yang membezakannya akaun anda itu sendiri. So ini adalah risiko. Kenapa kita tak boleh entry lebih banyak daripada modal kita? Sebab itu adalah perjanjian lah. Macam mana anda nak boleh beli kalau anda tak ada duit?
So macam tu lah. So setiap apa yang kita buat, dia ada limitation. Faham tak? Sebab itulah kita tekankan bahawa lagi banyak orang ada duit, lagi banyak balance dia dalam account, bermaksud dia lagi banyak dia boleh entry dan dia boleh tambah layer. Okay, entry dan juga lot. So entry ni adalah layer lah. Satu order itu based on entry ni maksudnya buy ataupun sell. Okay, so dan lot tu bergantung kepada jumlah yang dia nak entry. So contoh, lot tu adalah bergantung kepada berapa, ada daripada 0.01 sehingga unlimited lah, sehingga bergantung kepada balance dia. So kat sini risiko dia berada di mana? Risiko pertama dia adalah bergantung pada kita punya balance. Kedua dia adalah entry dan lot. So kalau anda account kecil kurang daripada 50 USD, okay, account yang kurang daripada 50 USD, automatically anda tak boleh entry sebanyak orang yang ada account 1000 USD. So kena faham yang tu lah. Okay. So ini adalah benda paling basic. So lagi kecil account, lagi limit anda punya peluang. Okay. So seterusnya adalah berkenaan dengan risk account trade. Okay. Dalam bila kita, tadi ni adalah risiko duit. Okay. So risiko duit ni bergantung pada entry dan lot. Tapi yang ni risiko dalam account anda trade. Okay. So bila kita nak trade, kita akan bergantung kepada platform yang kita gunakan. So sekarang ni kita gunakan MT4. Dan anda kena tahu setiap kita punya market dia berbeza offer. Okay. Anda kena faham. Komoditi, pair dan index semuanya adalah berbeza. Faham tak? Dia berbeza. Dia bukan semuanya sama. Sebab tu anda kena tahu akaun apa yang anda gunakan dan juga jenis market yang kita hadapi, yang kita lihat, yang kita tengok, yang kita trade. So, untuk market oil, okay, dalam ICM kita hanya fokus kepada market oil untuk ICM lah. ICM kita akan fokus kepada market oil. So, jenis kita adalah komoditi. So, komoditi ni, dia offer dia berbeza. Okay, untuk oil dan gold dia adalah berbeza. Okay, first kali dia berbeza daripada spread lah. Okay, dan kemudian spread dan kemudian kita punya offer harga. Okay, harga kita bergantung kepada liquid provider. So benda ni adalah risiko account trade, di mana kita kena tahu dulu apa yang menyebabkan account kita ni berisiko. First kali anda kena tahu account kita kalau nak trade, kita kena jaga. Kalau account tu sebaik-baiknya, okay, kita tak mahu menasihatkan sebaik-baiknya kalau nak trade, fokus satu account, satu jenis sahaja. Okay, kalau you nak trade forex, so just trade forex sahaja punya account tu. Okay, bila you trade commodity, you trade commodity saja. Kalau you nak trade index, you trade index saja. Kenapa? Sebab setiap market tu broker menawarkan berbeza package. Okay, so itu benda yang utama yang anda kena tahu, sebab dia ada berbeza. Dan benda ni anda boleh check di dalam website ICM lah. Okay, so dalam website ICM, dekat situ dah menyatakan spread berbeza, kemudian leverage pun dah berbeza. So semua tu bergantung kepada kita punya yang kita nak trade. Okay, so dekat sini mohon nak bagi tahu anda. Okay, kemudian yang menyebabkan risiko account kita tu adalah leverage offer. Okay, so anda tak boleh samakan bila kita trade pair ataupun forex punya currency disamakan dengan oil, dia adalah berbeza. Okay, contoh kalau kita nak trade account pair, kebanyakan pair dalam ICM diofferkan sangat rendah, iaitu modal sebanyak, kalau tak silap Moha 0.01 bersama dengan 1.2 rasanya. Moha tak ingat. Okay, so nanti Moha check balik. Tapi kalau kita nak trade dengan ICM untuk oil, kita hanya perlukan 3.2 USD. Faham tak? 3.2 USD. So itu adalah perbezaan dia. So anda kena faham yang itu, permulaan dia, margin itu. Okay, two type of market. So berbeza dengan leverage pula. Leverage ni dia berbeza pula bergantung kepada jenis market yang anda trade. Contoh kalau kita trade oil, okay, kalau kita trade oil, kita akan dapat offer sebanyak 500 USD. Tapi kalau kita trade pair lain, kita akan dapat offer sebanyak 1000 USD. So dia berbeza. Anda kena tahu yang tu. So leverage ni apa? Leverage ni adalah jaminan. Okay, di mana ni adalah jaminan daripada broker untuk anda trade bahawa kita boleh trade tapi kita tak boleh rugi. Faham tak? So bila you rugi,
automatically you akan loss. Ini adalah jaminan. Okay. So lebih kurang dia macam OFO bagi anda pinjaman wang, tapi dia bukan pinjam tau, dia adalah jaminan. Orang kata pembiayaan, pembiayai macam itulah. Okay. Dia pemberian broker sementara waktu. Okay. Dia sebenarnya kalau nak kata pinjam, kita kena pinjam dan pulangkan balik. Tapi dalam bila kita trade, ini adalah kelebihan ke atas broker. Iaitu broker melonggarkan, iaitu dengan kita tak adalah trade dengan menggunakan nilai yang sebenar. Sebab apa? Leverage ni menyupport kita. Faham tak? Sebab apa beza kat sini? Kalau tak ada leverage ni, kita akan lagi susah untuk kita trade sebenarnya. Okay. Dan ini adalah orang kata sebagai satu support daripada broker. Dan setiap broker memang akan tawarkan leverage ni. Tak kisahlah apa-apa sekalipun. Okay. So dia macam pembiayai je. Macam tu lah mau boleh cakap. Okay. So kedua adalah account balance. So balance account ni adalah sangat penting lah. So account balance ni bergantung kepada berapa jumlah yang deposit. Okay. So account balance ni takkan fix setiap kali anda trade. Contoh kalau anda profit, dia akan lagi besar lah daripada sebelum ni nilai dia. Kalau anda rugi, so nilai dia akan lagi kurang lah daripada keadaan semasa. So benda tu anda kena faham lah. So yang ini anda kena tahu bahawa bila anda nak trade, sebaik-baiknya jangan campur rojakkan akaun tu. Contoh, anda ada satu akaun saja anda buka dengan akaun ICM, lepas tu anda nak trade forex, lepas tu anda nak trade oil, lepas tu anda nak trade gold, lepas tu anda nak trade index. Lepas tu deposit 100 USD. Mampus. Okay. Kena faham yang tu. Sebab apa? Setiap market berbeza offer. Okay. So dan berbeza peluang untuk kita entry. So sebab tu Mohat memang tak menggalakkan orang deposit 50 USD. Okay. Sebab apa? Nak trade apa dengan 50 USD kalau you nak trade semua benda. So itu ada limitation lah. Okay. So seterusnya adalah manage of risk lah. Di mana bila kita dah tahu risiko yang akan kita dapat, okay, kita daripada duit yang kita ada, lepas tu akaun kita pula macam mana kita nak jaga dan macam mana kita nak jaga risiko tu sendiri. Okay. Risiko tu sendiri datangnya daripada jenis market yang kita entry. Okay. So kalau anda entry dengan market yang anda tahu jenis dia macam mana, dia punya offer dia berapa, so anda boleh kontrol dekat situ. Contoh macam oil kat ICM, kita nak entry dengan jumlah 3.2 USD saja. So kalau ada kurang daripada 10 USD, kita dah boleh trade dah sebenarnya. Okay. Tapi kalau kita ada balance 2 USD, kita tak boleh trade. Kita tak boleh trade oil. Okay. So itu berbeza dia dengan kalau kita nak trade pair. So kalau pair ni kita tak ada masalah pun. Kalau 2 USD pun kita still lagi boleh entry. Okay. So itu berbeza lah. So anda kena tahu jenis market anda sendiri. So market ni adalah jenis lah. Sebab dia tak berbeza lah dengan bursa. Bursa dia berbeza market. Market dia adalah jenis-jenis company. Tapi kalau dalam trading, dia adalah jenis-jenis benda yang kita boleh trade lah. Ada pair, commodity, gold tu semua dan index. So benda ni, anda kena faham jenis market apa yang anda hadapi. Itu yang kita hadap. So, kalau anda tahu market oil tu macam mana, so maksudnya anda faham lah. Okay, macam orang cakap, oil dalam ICM, kita punya modal untuk trade adalah sebanyak 3.3 lah. 3.3 atau 3.2. 3.3 sini. Okay, 3.3 USD. 3 USD lah senang cakap. Okay, so kemudian risiko tu anda boleh kurangkan ataupun anda boleh kontrol dengan jumlah entry. Okay, so kalau ada setengah orang, dia entry tak banyak, setakat 3 layer pun dah cukup lah sebenarnya. Okay, so dan dia juga bergantung kepada jumlah lot. Okay, 0.01 tu adalah first lot dalam kita punya trade. Okay, dan dia boleh bertambah dan dia juga boleh semakin besar. Okay, bertambah ni maksudnya anda masuk 0.01, lepas tu anda boleh masuk 0.02. Okay, 0.02. Lepas tu anda boleh masuk 0.05, tapi jumlah lot dia dah berbeza. Tapi entry dia boleh jadi 3. So anda kena faham yang tu lah. Okay, so ini adalah money management yang mana kalau anda boleh kontrol market yang anda entry, anda boleh jaga jumlah entry anda dan anda boleh jaga jumlah lot, semuanya akan terjaga lah. Okay, kalau anda tak jaga langsung daripada awal, contohnya anda trade satu hari, contoh malam ni aku nak trade oil, tiba-tiba dapat signal orang lain bagi, terus masuk gold pula, lepas tu tiba masuk pair pula. Okay, anda tibai satu account tu dengan semua jenis market yang anda ada, so account tu akan lingkup lah. Okay, kenapa? Anda dah tak boleh monitor dah account tu sebenarnya. Sebab apa? Anda dah merosakkan account anda sendiri. Sebab first kali market dah berbeza.
Sebab apa? Anda entry dah berbeza-beza jenis. Kemudian anda entry pula tak ikut spesifik lot, dan juga layer yang anda entry tu juga tak menentu. So benda ni akan merosakkan anda punya margin level anda sendiri lah. So margin level ni lah yang akan menentukan account tu MC ataupun tidak. Okay, so ini yang anda kena jaga. Anda jaga yang 3 atas ni, of course yang bawah ni akan jaga. Tapi kalau anda tak jaga 3 atas ni, bawah ni hancur. Okay, monitor margin level. So margin level ni yang akan diletakkan dalam persen. Okay, bergantung kepada kita punya balance. Okay, so jelas tak setakat ni suara? Okay. So margin level ni dia bergantung kepada kita punya balance. So kalau anda nak jaga elok akaun anda, so treat dengan berdisiplin dan lebih spesifik. Jangan terlalu rojakkan. Okay. So benda ni yang anda kena jaga. So monitor margin level. So margin level ni dia adalah menentukan tahap anda nak meletakkan akaun diri anda sendiri. Okay. So terusnya kita akan pergi ke ni lah. Ini yang dimasukkan sebagai manage risk. Okay. Di mana kat sini kita akan kontrol berapa jumlah, anda boleh tengok kat sini berapa jumlah lot. Okay. Ini baru jumlah lot. Ini belum kira lagi jumlah entry. Dan sebenarnya lot atau entry ni tak kisah asalkan anda tahu guna. Contoh, anda gunakan 0.05 tapi anda entry sekali. Okay, anda boleh jaga 0.05, anda boleh entry sebanyak 5 kali. So dia bergantung, dia tak kisah. Asalkan jumlah total tu, okay, jumlah total tu dia adalah lot yang terjaga. Okay, bergantung kepada market itu sendiri. So bergantung juga dekat jumlah lot ni, bergantung pada market tu sendiri lah. Sebab tu orang cakap kalau anda nak jaga elok, so anda kena jangan campur adukkan market itu. Okay, so sebab bila kita tengok, bila kadang mohon perhatikan dalam group, okay, ada kawan-kawan kita yang share dia entry oil, dia entry pair, semua bantai dalam satu account. Tapi kita dah akan tahu lah, mohon akan tahu lah, account ni takkan lama lah. Kenapa? Sebab kalau dia duit tak cukup, balance tak cukup, automatically margin level dia akan terganggu. Okay, so benda ni akan merosakkan diri dia sendiri lah. So ini adalah cara penggunaan capital. Capital ni adalah daripada balance lah. Anda nak deposit berapa. Okay, sebab tu lah lagi besar anda punya deposit, lagi banyak dan peluang lah anda boleh entry. Faham tak? So kalau anda ada akaun kecil yang setakat trade bawah daripada 100 USD, so maksudnya kat sini adalah akaun anda tu akaun yang biasa je lah. Tak ada pun nak boleh buat untung yang banyak. Okay, so lagi banyak profit deposit, patutnya lagi untung. Sepatutnya. Sebab apa? Sebab dia boleh lagi banyak entry dan lagi banyak peluang. Sebab dia tak ada limit. Okay, bila akaun kecil dia akan ada limit. Kenapa? Sebab dia adalah satu sistem di mana you tak ada duit, you tak boleh nak trade lebih. Dan you tak boleh entry lebih. Semua tahu kan benda ni. So sebab ni ya, ini adalah contoh benda yang anda kena faham lah. So that's why kalau anda ada 100 USD, maksimum boleh trade adalah sebanyak 0.05. Sebenarnya ni betul lah. Sebab apa? Dia bergantung kepada offer broker bagi. Dan ni adalah penggunaan load untuk table ni adalah sesuai untuk commodities. Okay? Kena faham. Ini adalah untuk table commodities. Dia takkan sama table ni, penggunaan capital dan lot size ni bergantung kepada, dia takkan sama kalau anda gunakan kepada pair. Faham tak? Dia tengok jenis market dan dia juga takkan sama kalau anda nak trade index. Okay? Dia takkan sama. Yang ni yang kita akan tengok. Sebab ini adalah jenis control of market tu. So control of market ni kita dah tahu. Entry dan versus lot ni pun kita semua tahu. Dan margin level. Ini margin level ni lah yang akan menentukan kita punya risiko. Risiko akaun kita. Last kali apa yang kita nak tengok adalah margin level. Okay, last kali yang kita akan tengok adalah margin level. Contoh kat sini. Okay, so type of account ni sebenarnya dia akan bergantung kepada margin level. Margin level ni adalah bergantung kepada persen lah. Okay, so margin level dia akan bergantung pada persen. Bila kita lihat kalau big account, kita akan tahu account tu account besar apabila kita start trade dan dia ada margin level dia lebih daripada 5,000. Okay, dan dia ada orang sampai 10,000 pun ada, 20,000 pun ada. Okay, kalau dia ada dalam account tu ada sebanyak 20k USD dan dia trade 0.01 dan dia punya margin level dia adalah sangat-sangat besar. Maksudnya kat sini dia boleh trade dengan banyak lagi. Faham tak? So kalau normal account sebanyak selalunya dia hanya lebih pada 1,000 USD. 1,000%. Okay?
So yang ni. So benda ni anda kena tahu sebenarnya. Okay. So kalau orang tu dia meletakkan satu risiko yang tinggi dan kebanyakannya orang akan meletakkan akaun dia dalam keadaan akaun yang sangat-sangat berisiko apabila dia trade bawah daripada 500%. Okay. Contoh mudah, kalau anda deposit 50 USD, anda masuk 0.01, anda akan hampir bawah 500 USD. Okay. So benda ni Moha dah check dan Moha dah buat benda ni. So kalau anda nak survive lebih lama, anda kena trade like big account. Bukan account yang sangat berisiko macam full margin account. Faham tak masuk full margin ni? Maksudnya anda meletakkan semua chances dan peluang yang anda ada ni kepada risiko yang telah anda sanggup untuk willing loss. Faham tak? Full margin. Full margin ni maksudnya gunakan kesemua modal yang ada. Okay. So berisiko lah. Okay. So kalau normal account ni, kalau anda trade bawah daripada 1000%, so anda tu adalah normal account lah dan dia adalah sangat-sangat relax lah. Okay. Dan lagi santai kalau anda ada big account. Okay. Dan belajarlah untuk trade menggunakan big account. Mindset ataupun style big account. Okay. So big account ni bukan bergantung pada modal. Tak. Dia bergantung pada modal bila anda lebih deposit banyak lah. Tapi ada juga anda boleh trade lebih pada banyak tu kalau anda gunakan cara yang betul. Okay. Contoh, anda deposit 1000 USD. Okay. Lepas tu anda trade 0.01. Okay. So maksudnya anda adalah account normal. Dia tak sampai lagi 5,000 sebenarnya. Okay. Sebab dia takkan sampai 5,000. So kalau dalam 0.1 dia akan jadi dalam, kalau deposit 100 USD, 1000 USD dan dia trade 0.01, dia punya account dia dalam, kalau tak silap Moha berapa persen lah, 7,000 ke 5,000, Moha tak ingat. Okay. So ni adalah yang anda kena tahu. Okay. So risiko yang anda letak dalam bila anda trade adalah bergantung kepada persen yang anda letak pada margin level ya. So margin level ni adalah versus dengan leverage, jaminan daripada broker. Okay. So you tak boleh trade kalau you dah hampir kurang daripada, you tak boleh entry bila you punya kurang daripada 100. Faham tak? Okay. Bawah daripada 100% you dah tak boleh entry. Kenapa? Itu dah kategori habis duit lah. Okay. Dan dia akan jadi warna merah. Okay. Dia bukan jadi tulisan tu warna biru. So ini yang anda kena tahu. Okay. So ini adalah basic berkenaan dengan money management. So risk untuk return ni sebenarnya daripada risk yang kita ambil itulah yang kita akan dapat return based on cara kita trade. So kalau ada setengah orang nak buat high risk high return, itu pun terpulang. Dan anda kena tahu kalau anda cuba untuk buat high risk, dan anda kena tahu lah, you are willing to loss lah. Okay. So high risk is high return. Tapi high risk juga ialah anda boleh loss semuanya. Okay. So ni adalah benda ayat yang untuk orang senang nak ingat. Okay. Tapi benda yang paling anda penting sekali, anda kena trade like mindset macam big company. Okay. Big company ni macam mana? Dia trade sekadar profit. Faham tak? Dia trade sekadar profit. Dan dia punya profit dia tak adalah kecil, tak adalah besar sangat macam kita. Okay, dia punya profit dia adalah sekitar bawah daripada 25%. Faham tak? So itu adalah return of investment lah. Di mana, okay, bila kita trade, ini yang kita perlu jaga. Okay. So trade mindset like a big company ni anda kena tengok contoh mudah. Banyaklah dekat Malaysia ni sebenarnya. Okay. So anda boleh tengok dekat contoh macam tabung haji, anda boleh tengok macam ASB, anda boleh tengok macam macam mana dia? Unit Trust, okay. Unit Trust, okay. Antara Unit Trust, ASB dan tabung haji, Unit Trust pun paling tinggi, iaitu sekitar 10%, okay. Bawah 15%. Itu pun dah kira besar dah sebenarnya. Faham tak kat sini? So, bayangkan company-company besar pun dia takkan letak risiko yang terlalu besar lebih daripada 30%. Faham tak? Contoh,
dia punya account yang dia jaga tu adalah sebanyak 30 bilion, dia takkan bantai sampai 15 bilion untuk trade. Faham tak kat sini? So, anda nak trade dengan proper, is better anda just ambil 10% hingga 25% tu pun dah kira bagus lah sebenarnya. Okay. So, sebab tu lah pentingnya trading plan ni untuk anda control diri anda. So, return of investment ni baik anda follow kepada big company. Di mana dia trade every day tapi dia tak loss yang banyak. Faham tak? So, dia keep consistent every day. So, ini yang benda yang kita nak sebenarnya. Okay. So, benda ni mohon tak ada ambil contoh yang lebih dekat internet. Tapi benda ni mohon boleh bagi anda contoh mudah bila kita start trade. Contoh, kita pergi ke kita pergi ke sekejap Mastery. Okay. So, mau share dekat Mastery ni. Okay, kita tengok kat Mastery ni contoh. Okay. Contoh mudah yang ni. Okay. Nampak ni. Okay. Ini tak bagus lah. First kali kena tahu tau. Gold dengan oil dia takkan sama. Okay. Okay, kat sini mohon nak tunjukkan mana ni. Okay, contoh macam ni. Profit deposit balance. Okay. Selalu ada orang kongsi dalam ni. Okay. Kita tarik balik. Yang mana siapa kongsi. Selalu akan ada orang kongsi. Jumlah dia kadang ada floating ke atau ada profit ke, dia akan bagi tahu. Contoh macam ni lah. Okay. Contoh macam ni. Contoh ni, benda ni real lah. Nampak ni, margin level. So, ni bawah daripada 1000% lah. Okay. Tapi tengok lah jumlah dia entry berapa? 3000. Ni adalah account demo. Okay. So, margin yang digunakan ni berapa? Nampak? Total dia gunakan adalah sebanyak 27 daripada balance dia. So, equity ni adalah dia tengah profit. So, total semua sekali adalah jumlah yang dia dapat lah. Sebab tu anda kena faham. Bila kita trade ni, dia adalah money game. Di mana kalau you pandai guna proper, dia akan jadi elok lah. Kalau you hancurkan segala-galanya, start daripada entry, modal berapa semua, so dia akan hancur lah. Okay. So ini yang penting. So ni yang kena jaga. So dia akan jadi warna biru lah. Okay. Kalau dia bawah daripada 100, automatically yang tulisan ni semua akan jadi merah. Okay. Yang ni, sekejap. Ada. So ini adalah money management. Okay, contoh macam ni. Nampak ni. Okay. So dia balance adalah sebanyak 10 USD. Okay, equity dia berapa? Dia masuk 0.01. So maksudnya kat sini, dia start, dia punya modal dia adalah sebanyak 3.66. Okay, 3.66 ni adalah dia punya modal. Okay, ni rasanya account dia. Sorry, kita punya start trade bukan 3.2 dia baik 3.66. So ni adalah modal untuk kita trade. Nampak tak kat sini? So margin dia bawah daripada 100. Sorry, bawah daripada 500. So lebih kurang 100 lah. Bukan dia tak boleh tahan floating. Okay? Dia boleh entry. Cuma dia dalam keadaan berisiko lah. Faham tak? Sebab apa? Dia dah rugi separuh. Okay? Separuh. So balance dia 10. Free margin dia tinggal 1.49. Okay? Kalau free margin dia kosong, kat sini akan jadi 100 lah. Kan of course kat sini akan jadi lebih lah. So dia akan kena cut loss lah nanti. Dia akan ada auto cut loss. Okay, itu yang akan dipanggil margin call. Okay, margin call ni kalau bawah daripada 100, dia akan jadi kosong, dia akan auto stop. Okay, yang ni yang anda kena tahu. So ini yang anda kena jaga sebenarnya. Dan ini adalah MM. Okay, tak ramai orang nak share ni sebenarnya sebab dia itu adalah anda punya money management. Okay. Okay, tak ramai yang tunjuk dalam ni. Okay. So, kebanyakan orang akan sorok yang ni. Kenapa? Sebab itu adalah dia punya cara dia trade. Okay, kita tahu lah dia ni trade elok ke tak elok ke, kita akan tahu lah. Sebab apa? Kita tengok pada yang ni. Dan Moha akan jaga pada margin level lah.
kita akan tengok margin level dia. Kalau margin level dia tak jaga, semaksudnya dia memang akan hancur lah. Okay.